Permulaannya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1421. Mudah-mudahan tahun baru ini akan membawa perubahan-perubahan yang sepatutnya kepada kita, pada badan yang kita wakili, jabatan-jabatan yang kita wakili, dan juga masyarakat serta diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pasar Penganjur yang menjemput saya untuk bersama-sama dan seterusnya memberi ruang kepada saya untuk bercakap dalam majlis yang ringkas ini. Jadi untuk tidak meluangkan masa, saya ingin menyebut beberapa perkara saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun kita telah melalui pelbagai perubahan, walaupun negara kita telah mencapai banyak kemajuan, tak kira sama ada dari segi kemajuan kebendaan, kemajuan dari segi pembangunan ekonomi dan pembangunan struktur, kita juga telah melalui perubahan dan kemajuan yang baik dari segi penghayatan agama kita. Sedar tak sedar, sama ada kita nak akui ataupun kita tak nak akui, kalau kita pejam mata kita, lihat 10-20 tahun yang lalu, kita akan akur bahawa keadaan hari ini sebenarnya lebih baik daripada keadaan 20 tahun yang lalu. Walaupun masih ada beberapa perkara yang mungkin kita masih belum berubah, walaupun dari beberapa sudut mungkin ada benda-benda lain yang kita masih belum, yang masih memerlukan kepada usaha untuk meningkatkan lagi kedudukan ataupun hayatan kita dalam bidang-bidang tersebut. Saya masih ingat apabila saya berada di permulaan sekolah menengah awal tahun 80-an. Saya ingat lagi pada masa itu tak ramai guru-guru, bahkan ustazah-ustazah yang pakai tudung selengkap macam kita hari ini. Bahkan sebahagian besar ustazah-ustazah hanya pakai sekat kecil. Kalau macam bangsa hari ini, saya ingat ini dah orang yang cukup alim pada masa itu. Disebut orang dakwah. Bahkan pernah satu ketika tahun 81 ada timbul cerita satu kampung. Sebab dalam keadaan tak dapat dikenali, tutup semua, nampak mata saja, bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akhirnya orang mengumpulkan satu cerita, satu kampung. Masa ini kalau tak silap saya, kerana Arkam mula memperkenalkan pakaian jebak yang tutup semua mata ini, menunjukkan kepada kita betapa pada masa itu keadaannya sangat berbeza seperti yang ada pada hari ini. Orang pakai tudung dianggap sebagai orang yang lain daripada kebanyakan orang. Yang tutup semua muka pakai niqab, itu lebih-lebih lagi. Bahkan beri salam pun pada masa itu masih dilihat sebagai perkara yang ganjil. Saya masih ingat kalau saya masa umur kecil-kecil dulu, lebih kurang 10 tahun, 15 tahun, kalau ada orang yang datang rumah kita beri salam, itu biasanya orang datang untuk sedekah. Sebab beri salam ni jarang orang guna pada masa itu. Bahkan saya ingat tempat ayah saya kerja di ladang-ladang ni, kalau jumpa di antara pekerja dengan pengurus ladang, bekerja dengan pegawai-pegawai yang saya kira di tempat-tempat lain, di jabatan-jabatan pun sama. Biasanya orang akan gunakan ucapan selamat pagi tuan, selamat pagi Tuan Haji, selamat hari Tuan Haji. Tak ada orang yang beri salam. Ini suasana yang berlaku pada masa itu. Dan sudah tentulah jika dibandingkan dengan suasana yang kita hidup pada hari ini, keadaan yang berbeza. Waktu saya sekolah rendah dulu, saya pun macam mungkin bahagian besar daripada kakak-kakak kita ataupun tuan-tuan sendiri, saya pakai seluar pendek. Tapi Alhamdulillah, lepas tahun 85 tu, tak silap saya, sekolah menengah, sekolah rendah, semua telah membenarkan pakaian seluar panjang. Dan kakak-kakak kita di sekolah menengah pun dah mula bertukar dari pakai baju kurung, pakai tudung. Masing-masing suka, mungkin dia ingat dia pakai macam baju muka sendiri juga. Ini suasana yang kita lalui suatu masa lalu. Walaupun usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan pada masa itu menerapkan nilai-nilai Islam, macam-macam usaha yang dibuat oleh kerajaan melalui pembukaan kelas-kelas agama, membiayai guru-guru agama yang mengajar di masjid-masjid, di surau-surau di seluruh negara, yang mewujudkan kelas-kelas kafah, kelas-kelas agama antara maghrib dan isyak, kelas-kelas takmir. Walaupun setengah-setengah pihak pada masa ini memandang sini, ini hanya usaha tempelan, usaha untuk kepentingan politik, usaha untuk memberi gambaran semata-mata. Kalau nak buat, jangan main
keras-keras, kuat betul. Ada yang kata macam tu. Tetapi alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia telah menunjukkan kejayaan. Dan banyak lagi perkara yang telah kita lakukan yang kita kadang-kadang mendahului negara-negara lain. Dari segi sistem perbankan, dari segi sistem pajak gadai, insurans Islam dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ulama-ulama ramai di negara-negara, tetapi dari segi pentadbiran dan penyusunan, kita alhamdulillah melihat dengan kaya orang yang pandai mengambil peluang dan memainkan peranan yang sebaik mungkin. Sebab itulah sampai hari ini negara-negara mengagumi negara kita. Sebut Bank Islam, mereka akan ingat Islam, Malaysia. Sebutlah Takaful, sebut insurans, mereka akan ingat Malaysia lah di antara negara yang memperoleh dan yang mempromosi perkara ini sehingga hari ini menjadi suatu yang diterima ramai. Kalau dahulu hanya Bank Islam yang menggunakan sistem perbankan berlandaskan syariat, hari ini sebahagian besar bank-bank di seluruh dunia walaupun namanya tak Islam tapi telah menggunakan sistem perbankan yang berlandaskan syariat Islam. Ini menunjukkan kejayaan kita mempromosikan agama kita dalam masyarakat. Sebab itulah hari saya sebut kadang-kadang bukan nama tak penting, tetapi yang lebih penting ialah penghayatannya. Tak semestinya kita sebut bahawa Islam. Kadang-kadang tak guna Islam pun tak apa, tapi biarlah orang boleh terima dengan baik. Kadang-kadang kita tak guna nama Islam ini lebih mendekatkan kepada orang bukan Islam untuk melihat dan mencubanya. Apabila mereka kenal, insya-Allah mereka akan terima. Hari ini banyak bank-bank yang namanya masih nama dulu, bank rakyat, bank apa lagi, tapi sistem yang diamalkan itu terteraskan sistem perbankan Islam yang diamalkan oleh bank Islam. Dan dengan kajian-kajian, dengan kajian-kajian, dengan adanya panel-panel yang dilantik dari semasa ke semasa, dengan merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar dengan berbagai kitab, kita dapati hari ini banyak perubahan yang dibuat. Kalau dahulu sistem bank Islam yang sebagai lambat, slow dan sebagainya, ada perubahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah sebahagian daripada kejayaan-kejayaan yang telah kita capai. Dan alhamdulillah kita dilihat dan diperadui oleh negara-negara Islam yang lain sebagai berjaya dalam bidang ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harus diingat bahawa kejayaan ini tidaklah berjalan dalam kelajuan yang sama ataupun dengan speed yang sama, di mana dia bermula tahun 80-an, 90-an dan hari ini kita dah masuk tahun 2000. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau dulu payah mencari orang-orang yang boleh bercakap agama dengan baik, kalau dulu tak ramai orang-orang yang boleh mengajar agama dengan baik, membincangkan isu-isu agama dengan secara mendalam, hari ini kita mempunyai ramai tokoh-tokoh. Hari ini kita mempunyai ramai alim-alim ulama yang mempunyai bidang-bidang kekhususan yang berbagai-bagai. Ada yang dalam bidang tafsir, ada yang dalam bidang syariah, ada yang dalam bidang usuluddin, ada dalam bidang perbandingan agama, ekonomi dan sebagainya. Ini adalah di antara kejayaan yang kita capai. Walau bagaimanapun seperti yang saya sebut tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita menghampiri puncak, apabila semakin ramai, kadang-kadang masa itulah timbulnya masalah. Sebab saya sangat berterima kasih dan bersyukur dan setuju dengan muktamar yang dibuat oleh pihak Yadin ini yang menghimpunkan semua NGO Islam seluruh pantai timur untuk bermuzakarah, berbincang supaya kita dapat menyatukan kerja kita berdiri mencapai matlamat yang sama-sama kita dicapai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang sudah menjadi kebiasaan. Bila semakin ramai manusia, semakin ramai orang yang berilmu, semakin ramai orang yang mempunyai daya kepimpinan, biasanya mereka mempunyai kepimpinan yang berbeza, dan daripada situlah biasanya menunjukkan perpecahan dan sebagainya. Sewaktu kita tak mempunyai ramai ulama, sewaktu kita tak mempunyai ramai orang yang cenderung kepada Islam, apa sahaja yang diajar di kampung kita, apa sahaja yang diajar di masjid, di surau di kampung kita, apa sahaja yang kita dengar, itulah yang diterima ramai. Tapi hari ini bila semakin ramai ulama-ulama, semakin ramai orang cendekiawan agama, kadang-kadang kita berkelahi selama kita hanya kerana isu-isu kecil dalam agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Saya harap dengan ada di Muktamar Majlis Amal Islami Malaysia ataupun MAIN Peringkat Pantai Timur ini, dia akan dapat mengelak kita daripada terjerumus dalam masalah-masalah perpecahan di antara kita. Masalah-masalah yang boleh membawa kita kepada menjauhi di antara satu sama lain, melawan sesama sendiri, buat program yang hanya semata-mata kadang-kadang kerana NGO sana dah buat program, kita pun nak buat program. Orang sana dah buat program itu, kita pun kena buat. Sedangkan tujuannya sama, maka kerana orang lain buat, kita tengok dia hebat, kita nak hebat lagi, kita hanya berlawan sama-sama kita lupa matlamat untuk apa kita buat program. Dan inilah yang saya kira masalah yang semakin timbul dan berlaku di kalangan kita.